Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kita telah bantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang last lap untuk kita dapat capai saiz baju yang kita nak capai pada hari raya ni nanti. So apa maksud last lap? Last lap ni adalah maksudnya macam usaha yang terakhir kita. Kita ada lagi dalam 10 hari je lagi, 10 hari sahaja lagi untuk kita beraya. Dan kita mungkin macam nak cubalah kan pakai baju saiz yang lebih kecil-kecil sebab kan bukannya kita tak pernah that's why saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya ni alhamdulillah saya telah bantu lebih daripada 1000 orang dan alhamdulillah masing-masing mereka dah dapat kesan macam mana cara mereka dapat mengecilkan tubuh badan mereka. Assalamualaikum Puan Nur Hayati, apa khabar? Saya harap Puan Nur Hayati dan yang sedang menonton saya sekarang ni, saya tak nampak nama diorang siapa, berjaya dapat berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Saya nak bagi contoh sikit gambar macam Puan Suzana Ali sebelum ni macam ni tubuh badan dia. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Tapi lepas dah follow cara kita, alhamdulillah makin mengecil dah badan dia. Nampak tak? Boleh ambil gambar sambil cekap pinggang. So itu adalah konsep-konsep dia lah. So macam mana cara mereka ni dapat turunkan berat badan dan kecilkan badan mereka dalam masa yang singkat ni? Well, singkat tak singkat ni bergantung kepada individu. Tapi sekurang-kurangnya kita dah cuba sekarang berdasarkan apa yang saya nak share pada pagi ini. Wassalamualaikum Puan Jamna. Hai Puan Siti Zubaidah, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Jamna. So yang saya nak share ni, saya akan share 3 cara yang mudah yang kita boleh ikut dia sekarang. Dan bila kita ikut cara tersebut, insya-Allah berat badan kita memang terpaksa jadi kecil. Saiz badan kita terpaksa jadi kecil. So siapa kat sini yang dah ready untuk saya share, boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, lagi banyak lagi bagus. Sebab kita nak memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. So sebelum kita mulakan, boleh tak saya nak tanya sikit, sihat-sihat ke semua benda ni? Sihat-sihat ke semua orang yang ada kat sini? Semua benda pula. So saya harap semua orang sihat dan saya nak share ni beberapa langkah-langkah yang mudah yang kita boleh praktikkan pada hari ini. Bermula daripada lepas habis live ni, kita boleh praktikkan supaya langkah demi langkah yang kita nak buat ni, dia akan nampakkan kesan dalam masa yang singkat. Siapa dah ready? Boleh ke komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita nak share benda ni, insya-Allah dia akan membantu ramai orang. So yang pertama sekali adalah, pertama-tama sekali macam mana ramai di kalangan student saya follow cara saya ni kan. Contohnya macam saya nak tunjuk sikit gambar Puan Alia Lim, macam ni badan dia dulu. Tapi alhamdulillah lepas dah follow cara kita, macam ni badan dia. Dan dia berjaya mengecilkan saiz baju dalam masa 26 hari sahaja, daripada double XL kepada saiz XS dalam masa 26 hari sahaja. So mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana cara mereka ni berjaya dapat kecilkan badan sebegitu. Waalaikumsalam Puan Kak Baiti, apa khabar? So yang saya nak share ni, insya-Allah dia akan bagi kita senang nampak tubuh badan yang lebih cepat turunkan. Nampak kesan seawal seminggu, insya-Allah, kalau follow betul-betul dan kalau tak ada apa masalah lah. So apa saya nak share ni, 3 langkah ni saya nak share sekarang. So nombor 1, dah ready tak? Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sikit? Alright, so nombor 1, macam mana cara mereka-mereka ni daripada dulunya. Contohnya macam Puan Alia, macam ni badan dia dulu. Sekarang ni badan macam ni. Lepas tu pula contohnya macam Puan Amy Joba, macam ni badan dia dalam masa 3 minggu kot. So dalam masa 3 minggu badan dia jadi macam ni. Dan dulunya Puan Angle, macam ni badan dia dulu. Kalau kita tengok betul-betul gambar ni, dia nampak macam perut dia buncit sikit. Tapi lepas dah follow cara kita dalam masa tak sampai sebulan pun, macam ni dia dah boleh pakai baju yang agak grand sikit. So kalau lah katakan dalam masa seminggu 2 minggu ni, kita boleh selesaikan masalah berat badan kita dan dapat mengecilkan tubuh badan kita. Rasa-rasanya best tak? Best tak? Kalau kita katakan kita mungkin sekarang ni pakai baju saiz XL, dan kemudian kita nak pakai baju saiz M katakan, ataupun sekurang-kurangnya M lah kan, ataupun L lah kan.
Boleh tak komen siapa dekat sini, boleh tak komen saiz baju apa yang nak dipakai. Sebagai contoh lagi, macam Puan Samsuryawati macam ni badan dia, dan lepas dah follow cara kita macam ni badan dia. Macam manakah dia boleh berubah? Nombor satu yang dia buat adalah mereka ni follow meal plan. Apakah itu meal plan? Meal plan itu adalah satu jadual ataupun susunan jadual pemakanan yang kita makan mengikut kepada makanan kegemaran kita. Okey, makanan kegemaran kita, supaya bila kita follow cara tersebut, insya-Allah berat badan kita akan dapat senang dan konsisten turun. Waalaikumsalam Puan Acik Ros, apa khabar? So nombor satu, key point dia dalam meal plan yang betul ini adalah kita boleh makan makanan kegemaran kita. Kalau kita tak boleh nak makan makanan kegemaran kita, insya-Allah susah sikit lah kot untuk kita nampak kesan, sebabkan kita macam agak struggle nak memakan makanan yang kita nak makan. Puan Sharifah kata daripada M ke S. InsyaAllah saya doakan pada Puan Sharifah akan dapat capai baju saiz MS. Gitu insyaAllah. Waalaikumsalam Puan Samsuryawati. Terima kasih Puan Samsuryawati sebabkan tag mereka. Saya baru tunjuk gambar Puan Samsuryawati ni. Gambar Puan Samsuryawati dulu, dan ini gambar Puan Samsuryawati Suria sekarang. So dalam masa yang singkat je, alhamdulillah berjaya turunkan berat badan. Dan sebenarnya benda ni benda ni possible. Kalau katakan kita dapat satu meal plan yang betul. Dan sebenarnya meal plan ni kita boleh dapat daripada mana-mana fitness coach, mana-mana dietitian ataupun nutritionist yang boleh bantu kita buatkan pemakanan pertama mengikut kepada kita punya keperluan tenaga, mengikut kepada kita punya tahap kesihatan, dan itulah yang akan memudahkan kita lebih senang turunkan berat badan. Terima kasih Encik Ros sebab dah share Facebook Live ni. So mungkin ada yang tertanya-tanya, meal plan tu apa yang ada dalam meal plan? Sebenarnya meal plan itu, apa yang kita makan itulah meal plan. Cumanya susunan jadual dia. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Susunan jadual pemakanan tu. Contohnya macam kita nak makan apa pada waktu pagi, nak makan apa pada waktu tengah hari, nak makan apa pada waktu malam. So jadual itu yang penting sebenarnya, itu yang menyebabkan kita lebih senang turunkan berat badan. Cuba contohnya kan, cubalah kalau katakan kita ni faham macam anak-anak kita ataupun anak-anak saudara kita ataupun cucu-cucu kita. Semalam saya baru berjumpa dengan cucu saudara saya. Saya rasa macam aku ni seorang datuk. Oh my god, tak boleh terima lagi keadaan yang itu kan. So saya berjumpa dengan cucu-cucu saudara saya kan. Seorang je lah pun sebenarnya, bukan cucu sangat, seorang je. So point dekat sini adalah kita, kalau katakan diorang ni ada jadual nak mandi pukul berapa contohnya, jadual nak pergi sekolah pukul berapa, jadual nak belajar apa hari ni, belajar apa lepas tu, belajar apa sepanjang bulan ni, bila UPSR, walaupun kita tahu UPSR dah dimansuhkan, tetapi kita faham kat sini, kalau katakan budak-budak ada jadual, kenapa kita ni dah ada cucu saudara ni tak ada jadual? So that's why penting sekali untuk kita tahu jadual. Sebenarnya juga pada bulan puasa kita ada jadual makan pukul berapa, jadual boleh berbuka puasa pukul berapa. So benda tu ada jadual, dan bila kita faham konsep jadual ni, insya-Allah berat badan kita memang terpaksa turun. Siapa sini faham maksud saya? Saya nak tunjuk gambar Kak Yung, boleh tak Kak Yung? Terima kasih sebab kena tag. Terima kasih juga sebab send star kepada saya. So Kak Yung antara orang pertama juga send star. Terima kasih banyak. So ini adalah Kak Yung, gambar Kak Yung dulu. Lepas dah follow cara kita, yang paling best ni badan dia susut macam ni. Dan yang paling best sekali pada hujung bulan 3 macam tu, kita ada satu event, nama dia event Mega Live. Saya berzoom dengan Kak Yung. Saya nampak berbeza sangatlah muka dia, nampak sangat muda dia tu kan. So that's why bila kita faham meal plan ni, dia akan menjadikan badan kita lebih senang turunkan berat. Badan kita memang terpaksa susut dalam tempoh masa yang tak lama lepas tu. Kalau kita faham dan kita boleh buat rempit kurus, nama dia, teknik rempit kurus yang kita ada share juga dalam Mega Live, dalam Black Magic Mentoring, itu akan menjadikan badan kita terpaksa mengecil bila kita faham konsep-konsep ni. Siapa sini faham? Maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, lagi banyak lagi bagus, sebab kita nak memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Saya nak bagi contoh lagi macam Puan macam contohnya siapa gambar nak tunjuk Saya nak tunjuk gambar macam ni, Puan Karmilah Kadir.
Macam ni gambar Puan Carmilla Kadir dulu sebelum dia bersama dengan kita. Dan Puan Carmilla Kadir ni kalau kita tengok gambar dia macam boleh nampak lah macam ada bahagian-bahagian tubuh dia yang agak membesar sikit. So kita tak nak. So kita nak pastikan kita boleh pakai baju saiz M dan S macam Puan Kak Baiti kan share tadi. So ini adalah gambar Puan Carmilla Kadir lepas dah follow cara kita, faham meal plan dan boleh buat meal plan sendiri pula tu kebabom. Nampak tak badan dia macam mana boleh berubah dan dia sebenarnya dia pakai baju yang lain. Pakai baju yang sama. Dia pakai baju yang sama sebenarnya. Kain pun sama, tudung pun sama, tapi kita boleh nampak badan dia sangat gila berubah. Nampak tak? Dia macam longgar-longgar sikit. Bila dia berdiri dah tak nampak dah macam bahagian perut contohnya yang terbujul keluar macam sebelum ni. Berbeza kan? So bila kita faham benda tu, insya-Allah kita akan perasan kalau katakan diorang ni boleh, pastinya kita boleh. Sebab dalam kita follow meal plan, kita sebenarnya kita menjadikan meal plan tu sebagai sumber tenaga kita. Tetapi kita punya sumber tenaga tu pada satu masa dalam satu hari tu, dia akan switch tenaga tu kepada pembakaran lemak. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan bila kita boleh faham konsep ni, insya-Allah memang badan kita memang sempat turun, sempat mengecil pada hari raya nanti. Dan kita memang terpaksa tukar baju lain lepas tu. Memang saya akan dibenci, memang akan dimarahi oleh semua orang. Kenapa ajar saya untuk kurus sebabkan baju-baju lama saya, baju-baju yang saya baru beli baju raya hari tu dah longgar. Acana tu kan, saya kena marah. So that's why saya tak kisah kalau saya kena marah sebabkan saya ajar orang makin kurus. Yang saya rasa sedih kalau katakan apa yang saya ajar tu orang tak ikut. Tak apa, lupakan pasal emosi saya. Pentingkan pasal macam mana kita nak balik ke kampung nanti. Kalau katakan kampung dekat-dekat, kita tunjukkan badan kita kepada family kita macam dah makin slim lah kan. So itu yang kita nak lah. So alhamdulillah itu yang menjadikan ramai orang berjaya turunkan berat badan sebabkan senyuman mereka yang lebar sampai ke telinga tu sebabkan dah berjaya kurus. Contohnya macam Kak Hanisah Yahya macam ni badan dia dulu badan dia. Tapi dia makan masa yang lama sikit, 4 bulan, daripada bulan 2 ke pada bulan 4. Yang paling best tadi dalam masa 4 bulan ni dia sempat pregnant. Sempat pregnant kejap. Dan umur Kak Hanisah Yahya adalah 47 tahun. Macam mana kalau katakan, faham tak sekarang ni? Faham ke faham? Dalam kita follow meal plan, that's why kadang-kadang kita kena macam be frank dengan masalah yang kita ada. Maksud being frank tu maksudnya macam kita boleh, kita faham yang bila kita follow meal plan tu, kita kena bagi tahu apakah masalah yang kita ada. Contohnya kalau kita ada masalah ketidakstabilan hormon ataupun masalah macam penyakit tertentu, kencing manis, darah tinggi ataupun masalah-masalah metabolic syndrome dalam kelompok begitu, alhamdulillah benda tu kita punya cara pemakanan berbeza sikit dengan orang yang sihat. Sebenarnya orang sihat boleh makan lagi macam-macam benda dan dia boleh enjoy lagi banyak makanan. So that's why ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan dengan cara apa? Dengan cara mereka boleh diorang boleh makan makanan kegemaran mereka yang mereka tak risau pun. So that's why itulah yang saya nak share kepada you all. Cara yang pertama adalah dengan cara follow dulu meal plan. Dan bila kita follow meal plan, insya-Allah slowly kita punya berat badan kita akan nampak dan jelas kelihatan. Okay? Itu adalah yang pertama. Okay, boleh tak saya nak share yang kedua? Cara yang kedua, macam mana kita sebenarnya boleh mengecikkan tubuh badan kita dalam tempoh seminggu lagi. 10 hari je lagi. 10 hari saja lagi dan insya-Allah kita akan nampak kesan. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Selama tak tengok Cik Ta. So, saya nak tunjuk sikit gambar Cik Ta dah. Halalah Cik Ta dekat sini kan. Lama tak tunjuk gambar-gambar student kita sebab saya biasa buat live dekat entah mana-mana dalam kereta lah sebenarnya. Ni gambar Cik Ta dulu. Dulu lepas dah follow cara kita macam ni badan dia. Dalam tempoh masa berapa lama Cik Ta? Beberapa bulan jugalah. Tapi yang penting kita mulakan langkah sekarang. Kalau kita mungkin tak nampak kesan macam gambar Cik Ta ni minggu depan, at least kita akan perasan beberapa perubahan yang baik dalam diri kita yang kita akan perasan seawal 3 ke 7 hari. Yang itu yang saya nak bagi korang experience dulu. Sebab lepas tu kita akan ada beberapa lagi macam
fasa-fasa untuk membantu student kita supaya mereka boleh turunkan berat badan dalam masa yang sangat singkat, dan insyaAllah itulah yang akan menjadikan mereka senang turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. So cara yang kedua, Cik Tah sibuk niaga. Oh ya ke? So selamat berniaga Cik Tah. Semoga perniagaan Cik Tah pada bulan puasa ni meroket-roket, melonjak-lonjak macam mana tu kan. So itulah yang pertama tadi. Yang kedua, macam mana kita boleh mengecilkan tubuh badan kita dalam masa yang singkat ni kan. So sebenarnya saya ada buat beberapa senaman pada bulan puasa hari tu. Beberapa senaman, tapi of course senaman tu macam mungkin pada waktu pagi tak sesuai, pada waktu petang pula saya dah clash lah pula dengan saya punya kelas dan saya punya aktiviti-aktiviti lain, atau mungkin saya tidur aja, senang cerita. So senaman yang paling senang untuk kita nampak kesan bakar lemak adalah dengan cara, mungkin kita tak mampu berjogging, mungkin kita tak mampu nak berlari ke benda semua pada waktu bulan puasa. Kita boleh buat nama dia resistance training. Next gambar baru kita up lepas raya. Kebabom tah. Saya pun tak sabar nak tengok gambar Kak Yung lepas raya nanti. Waktu raya nantilah kan. So cara yang kedua yang kita boleh suggest adalah nama dia buat senaman resistance training. Kita boleh guna contohnya dumbbell ataupun barbell ataupun resistance band, ataupun kita boleh gunakan body weight kita. So terpulang. Kalau kata yang kita buat resistance training ni, kita boleh buat dekat mana-mana je. Kita boleh buat as simple as kita guna badan kita sendiri sebagai kita punya pemberat. Contohnya macam kalau kita buat body weight squat ke, ataupun kita buat macam overhead press ke, ataupun kita buat push up ke, ataupun tak kisahlah. Yang paling penting sekali kita buat senaman sebegitu. Itu insyaAllah kalau katakan kita boleh ada masa untuk kita tengok dekat dalam Black Magic Mentoring, kita ada share juga. Dalam kita punya portal e-learning system kita ada share macam mana caranya untuk kita buat senaman tu dekat rumah tanpa menggunakan sebarang equipment, dan cara begitu adalah sangat gila efektif untuk kita dapat turunkan berat badan dan kecilkan badan kita. So senaman tu penting, tapi dia tak penting nombor satu. Nombor satu tu paling penting. So that's why kalau katakan kita faham yang nombor satu tu, nombor dua tu kita akan faham macam nak buat tak nak buat pun tak apa. So that's why dalam 6 hari bulan 5 ni, iaitu pada Black Magic Mentoring Weekly Group Coaching, saya akan ajar macam mana kalau katakan tak payah bersenam pun kita akan dapat turunkan berat badan. Sebab saya yakin ramai di kalangan kita pada bulan puasa mungkin dia nak reserve tenaga dia untuk dia dapat turunkan berat, untuk dia dapat berpuasa dengan baik. Macam Cik Tah, macam siapa lagi, ramai orang kat student saya, mereka tak dapat, mereka macam tak bersenam macam yang biasa dibuat sebabkan sibuk berniaga ke, bekerja ke dan sebagainya. Macam mana caranya untuk kita pastikan kita masih lagi boleh turunkan berat badan dan bakar lemak kita sebagai sumber tenaga kita, dan boleh dapatkan badan yang lebih kecil walaupun tak bersenam. Gitu kan. Itu yang saya akan share pada hari Khamis nanti dalam weekly group coaching lah. So nak tak nak kena balik yang pertama adalah apa? Follow meal plan dulu. So senaman tu buat tak buat tu nombor 2. Sebenarnya tak penting lah, tapi tak adalah macam penting gila daripada kita jaga makan. Sebab siapa kat sini pernah nampak mereka yang kerap bersenam tapi masih lagi gemuk? Cik komen sikit. Pernah nampak tak? Siapa sini pernah nampak? Boleh tak komen pernah nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau kita pernah nampak orang yang macam selalu bersenam ni, selalu berjogging lah, selalu macam berzumba lah, beraerobik lah, tapi badan mereka masih lagi besar. Kadang-kadang saya macam agak terkilan. Saya pun tak tahu nak sebut apalah. Macam rasa macam kelakar pun ada, terkilan pun ada. Terkilan kan, saya tak tahu bahasa dia macam mana kan. Maksudnya saya jumpa mereka-mereka macam coach ataupun guru-guru fitness ke, guru-guru macam contohnya macam dia ajar berzumba, ataupun dia ajar aerobik, ataupun dia ajar apa tapi dia gemuk. Bukan, ataupun dia tak slim lah. Okay, dia tak gemuk tapi dia tak slim. Sepatutnya mereka yang mengajar tu bermaksud dia macam apa nama tu? Dia sepatutnya dia kena live the life yang dia ajar. Dia live the life yang dia ajar. Contohlah kan, kalau katakan okey, saya tuan-tuan dan perempuan, kita kena berdiet, kita tak payah makan Saya tu. Waalaikumsalam Puan Lina Ramli, apa khabar? So kalau katakan saya ni ajar orang kurus dan saya ni gemuk, katakan saya ni macam besar tangan, besar sini kan. Bukan
kepercayaan tu nombor 2 lah kan. Tapi yang paling penting sekali, adakah kita rasa cara tu efektif? Bagi saya tak, sebabkan paling efektif sekali untuk kita nampak macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan cara yang betul adalah kita kena lihat orang yang mengajar exercise tu pun kurus sepatut-patutnya. Okey, ramai orang macam, bukan nak kata minta maaf cakap Nazim. Maksud saya macam ramai orang yang mengajar kurus tu, mengajar exercise tu tak kurus pun, sebab exercise tu tak menjamin pun kurus. Tak jamin kurus kalau kita bersenam. Sebab yang jamin kurus, yang jamin kita nampak slim adalah tak lain tak bukan kalau kita ambil balik nombor 1. Tetapi bila bersenam tu membantu, tapi dia membantu tu tak adalah sampai 100%. Siapa sini faham maksud saya? Walaupun Cik Tah sibuk niaga berat badan, masih sempat bersenam buat squat 10 kali sehari. Dah cukup dan jangan lupa ikut meal plan. Terima kasih Cik Tah. Tahniah. Masih lagi committed dengan nak capai berat badan. Masih lagi committed nak mengaum di hari raya nanti. Okey, Cik Tah sihat ke sihat? Cik Tah, lama tak tanya khabar Cik Tah. Itulah yang nombor 2. Okey, so cara yang nombor 3, macam mana kita boleh mempercepatkan progres kita menurunkan berat badan dan menjadikan badan kita lebih langsing dengan mudah dan cepat pada hari raya minggu depan. Lagi 10 hari je lagi ni. Seterusnya, siapa dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk kita mengetahui cara yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga ni. Macam mana kita boleh menjadikan diri kita lebih slim? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk mengetahui cara yang ketiga. Right. Cara yang ketiga, dah sihat ya, alhamdulillah Cik Tah. So, cara yang ketiga, macam mana, terima kasih Cik Ros, terima kasih Puan Sheila Hashim. Cara yang ketiga pada bulan puasa, terima kasih Puan Halizah, adalah dengan cara apa? Dengan cara kawal stres. Kawal stres itu akan membantu kita, sebab saya yakin ramai di kalangan kita, stres tu satu lah kan. Kadang-kadang kita tak dapat nak elak pun rasa stres. Tetapi sebenarnya pada bulan puasa ni saya lihat ramai orang stres sebabkan lapar. So benda tu yang kita sepatutnya faham. Bila kita tengah bulan puasa, bila kita puasa, sepatutnya kita akan dapat kawal rasa marah kita. Sepatutnya sebabkan kita punya tenaga tak begitu banyak sangat pada bulan puasa. Kita mungkin sedang menggunakan tenaga daripada tenaga yang macam reserve tenaga, iaitu lemak kita. Sepatutnya kita tak rasa macam nak marah sangat. Itu bermaksud kita akan dapat kawal rasa stres kita. Itu maksudnya, betul lah. Tetapi kadang-kadang kita rasa macam nak marah juga sebabkan kita ada beberapa benda yang kita salah buat pada bulan puasa ni. Contohnya macam kita makan makanan yang salah pada bersahur tu. Okay, contoh makanan salah tu macam kita makan makanan yang berkarbohidrat simple karbohidrat yang menyebabkan kita bagi tenaga yang sangat cukup, tenaga yang sangat banyak pada peringkat awal, tetapi dia terus rasa lapar yang menggila sangat mungkin pada waktu tengah hari, dan kita rasa macam nak marah je, orang macam ada je benda tak kena, macam nampak orang besar kecil je kan. So that's why benda tu yang sepatutnya kita kena faham lah. Alright, so itu adalah yang pertama. Yang kedua, masalah ramai orang juga adalah bila mereka berpuasa, mereka tak dapat nak kawal emosi diorang, adalah mereka macam tak bersahur pun, ataupun makan makanan yang silap pada berbuka tu. Contohnya macam dia makan makanan yang berminyak, contohnya macam yang berkuah banyak gila minyak dia, dan menyebabkan dia punya akan rasa lemau gila pada waktu berbuka puasa, pada waktu bertarawih tu. Kemudian dia akan nampak diri dia macam mana cara dia berfikir akan berbeza sikit lah kalau kita makan makanan berminyak tu. Sebab ini bukan saya cakap, ini adalah berdasarkan badan kita, macam mana cara proses setiap makanan yang kita makan. So kalau katanya kita salah pilih makan, memang kita akan dapat rasa stres tu mudah, kecil-kecil. So contoh makanan yang okey untuk kita makan pada waktu bersahur, contohnya macam kita boleh ambil nasi, tapi kalau boleh kita ambil nasi dengan portion yang sedikit. Lagi baik kalau katakan kita ambil nasi yang GI dia rendah, macam brown rice begitu kan.
Tapi tak semua orang makan brown rice, saya faham. Boleh makan nasi putih tapi dalam portion yang sedikit, nombor satu. Nombor dua adalah kita kalau boleh juga kita cuba try ambil makanan-makanan seperti macam ambil protein tu lebih, sayur pun lebih juga. Dan protein tu pula maksudnya macam ayam, daging, ikan dan sebagainya. Ambil lebih tu bermaksud kita jangan ambil kuah dia banyak. Itu adalah benda yang ramai orang silap juga. Jangan ambil kuah banyak. Jangan ambil kuah yang berminyak terutamanya banyak. Kalau ambil kuah yang berbentuk itu okey, tak ada masalah. Tu nombor dua lah. Kalau kata nak makan. Tu yang pertama, itu adalah konsep yang pertama. Jangan minum air manis pada waktu bersahur tu. Nombor dua ataupun pilihan yang kedua, pada waktu bersahur, kita boleh ambil makanan ataupun minuman yang lebih kepada berbentuk laktos punya makanan. Pagi tadi saya ambil makanan yang berlaktos lah. Macam saya ambil susu, saya makan susu, saya makan yogurt. At least dia tak mengenyangkan pada waktu tu sebenarnya, tapi sebelum saya makan tu, saya makan pisang dulu, kemudian saya sambung solat tarawih semalam. Kemudian saya pula ambil yogurt, ambil minum kopi yang wife saya buat. Kopi yang wife saya buat tu dia lebih kepada susu masa tu. So saya rasa saya boleh minum yang tu lah pada waktu bersahur. Yang itu yang menyebabkan saya rasa macam tenaga saya macam akan sustain sampai ke petang sebabkan badan kita akan proses susu tu lambat. So that's why penting untuk kita ada ilmu-ilmu ni supaya kita dapat pertama kawal emosi kita, kawal berat badan kita. Yang paling penting sekali adalah kita dapat mengecilkan tubuh badan kita sebelum raya ni nanti. Okay, baca komen jap, sejak amalkan meal plan dah pandai makan tak ambil kuah, kalau tak banjir gitu kan. So itu adalah yang pertama pada waktu bersahur. Pada waktu dinner pula, kalau boleh kita ambil dulu makanan macam kurma contohnya kan. Hari ni stok kurma saya dah habis, so saya tak ambil kurma, saya makan pisang je, senang cerita. Kebetulan saya beli pisang semalam. So pada waktu berbuka puasa kita boleh ambil makan macam kurma ataupun makan buah dulu yang manis. Buah yang manis, pisang pun okey. Yang penting mudah untuk dihadam lah. Pisang tu okey sebab dia macam lembik-lembik gitu bila kita makan. Kalau apple tu dia akan makan masa sikit tapi still cepat nak dihadam. Kita juga boleh ambil kurma sebenarnya. Kita boleh minum air manis sikit. Kemudian sebaik-baiknya adalah kita solat maghrib. Okay? Dan bagi masa sikit untuk badan kita relax. Sebabkan kalau kita makan pada waktu kita lapar, kita mungkin akan makan banyak sangat. Dan kita mungkin akan lebih sangat makan menyebabkan perut kita rasa sebu. Dan kita rasa macam nak melepet je kat rumah. Dan kita mungkin akan meningkatkan rasa emosi nak marah orang. Gitu. Sebab cara badan kita mencernakan makanan tu berbeza sikit pada setiap makanan yang kita makan. So that's why kita kena faham benda ni semua. Saya waktu berbuka minum air kosong, buah kurma, buah-buah solat, kautim. Cara tu kautim. Cara tu dia bagi perut kita mudah untuk menghadam makanan. So itulah yang menyebabkan kita lebih senang nampak kesan kurus dalam masa singkat. So itulah tiga kaedah yang macam mana kita boleh pecut kurus macam sedap pula iaitu pecut kurus ataupun pecut slim sebelum raya minggu depan. Sebab saya yakin kat sini ramai di kalangan kita yang berkehendakkan memakai baju saiz yang lebih kecil pada hari raya nanti. Dan saya rasa benda ni tak impossible. Benda ni adalah satu benda yang possible kalau kita faham cara. So cara yang pertama kita patut mulakan adalah kita follow dulu meal plan. InsyaAllah segala apa yang kita buat tu kita akan nampak hasil dengan cepat. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okay, saya doakan semua sihat dan berjaya selama berpuasa. Selamat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kalau tak ada aral, saya akan buat live lagi jam 3 petang. Dan juga lewat malam tu 10 malam macam tu, supaya kita dapat berengage, bercommunicate macam ni. Dan saya harap juga kita akan jumpa lagi malam nanti dan petang karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.